Hasrat dua siswazah untuk menjalankan perniagaan kedai kasut jukebox tidak tercapai kerana menghadapi beberapa masalah. Kedua-dua mereka menanggung hutang pinjaman dan telah membuat aduan kepada PPIM. Ingin menjadi peniaga kasut berjaya tidak kesampaian setelah gagal menjalankan perniagaan selama setahun yang diadakan syarikat franchiser. Kedai kasut jukebox melanggar perjanjian serta memutar balik perjanjian perniagaan franchise. Dua orang bekas siswazah bertindak membuat aduan kepada Persatuan Pengguna Islam untuk mengambil tindakan dan penyelesaian masalah pinjaman PNS oleh Hafsah Jaafar RM300,000 manakala Rozana Endut sebanyak RM120,000. Saya telah menceburkan di dalam perniagaan franchise iaitu kedai kasut jukebox iaitu dimiliki oleh Harian Shoes Sdn Bhd. Saya mula menjalankan perniagaan ini pada bulan Mei tahun 2008 dan saya menutup kedai pada bulan Julai 2009. Saya sebenarnya di bawah program siswazah wanita iaitu dikenalikan oleh Perbadanan Nasional Berhad, singkatnya PNS, iaitu di bawah Kementerian KPDN KK. Semasa saya diterima menjadi franchisee, saya telah berhenti kerja untuk menjalankan perniagaan ini sepenuh masa kerana itu adalah syarat utama yang dikenakan oleh PNS. Dan saya telah memohon pinjaman sebanyak lebih kurang RM250,000 dan modal saya sendiri dalam lebih kurang RM50,000. Semasa menjalankan perniagaan ini, saya telah bekerja dengan begitu kuat, keras untuk menaikkan sales kedai. Termasuklah kadang-kadang saya keluar pergi ke expo-expo, expo di mana-mana, terutama sekali di universiti-universiti dan juga di tempat-tempat shopping kompleks semata-mata untuk meningkatkan sales kedai saya. Tapi malangnya apa yang menyedihkan, walau sebanyak mana pun sales yang saya buat, saya masih mengalami kerugian dan saya hanya mendapat sebulan RM1,000 sahaja. Itu dipanggil allowance, dan allowance pun sebenarnya daripada duit syarikat saya, duit company saya, syarikat saya. Apa yang membuatkan kerugian ataupun saya tidak nampak langsung mendapat keuntungan ialah lambakan stok yang dibuat. Kami tidak boleh memilih stok kasut dan kami tidak boleh membuat order. Apa yang berlaku, pihak franchisor akan menghantar kasut-kasut ke kedai kami hari-hari, walaupun dia tidak mengira sama ada kasut itu boleh dijual ataupun tidak. Oleh sebab itu, apa yang berlaku, lambakan stok ini dah jadi terlampau banyak dan kami tak boleh menjualnya, dan akhirnya akaun kami menjadi negatif. Dalam kata lain, kami dah berhutang pula dengan pihak franchisor. Jadi tiap bulan kalau ada pun keuntungan akan ditolak balik untuk stok kasut. So selepas beroperasi selama setahun lebih, saya merasakan yang macam something wrong lah, macam ada yang tak kena dengan perniagaan ni, dan saya telah pun buat aduan kepada pihak PNS yang merasakan kebincangan sistem ni. Saya merasakan sistem ni memang tak menguntungkan langsung. It's not a win-win situation. Ia cuma menguntungkan pihak franchisor saja. Mereka mengenakan berbagai-bagai fees. For example, macam logistic fee, iaitu fee pengangkutan yang memang tidak ada dalam franchise agreement pun. Dan fees pengelanan, fees management dan segala fees ni lah. Dan akhirnya saya mengambil keputusan setelah beberapa kali bersyarat dengan pihak PNS dan tiada
tiada kata orang pembelaan daripada pihak PNS, saya mengambil keputusan untuk berhenti sebab saya tak nak lagi menanggung lebih banyak kerugian. Dan pada masa itu saya dah memang rasa tersepit, sale makin lama makin menurun dan saya tak boleh nak bayar lagi duit loan PNS dan juga duit stok. Saya kena terpaksa membuat pilihan sama ada untuk membayar loan ataupun membayar stok. Kalau saya tak bayar stok, saya bayar loan, saya tak boleh bayar stok, saya tak dapat stok kasut. Dan begitulah sebaliknya. Dan apa yang menjadikan saya ada orang yang kelima yang menutup kedai. Dan dari situ saya merasa betul-betul teranyaya sebab pada saya kalau dah 5 biji kedai tutup, saya rasa dah something is not right with this business, and saya tak faham kenapa ia masih diteruskan. Dan pada peringkat ni sebanyak 8 buah kedai yang di bawah program PNS ni yang dah tutup. Kalau nak dihitung sebanyak 20 lebih kedai yang dah tutup. Itu termasuk yang ditajuk oleh PNS, PUND dan juga mereka yang mengeluarkan modal sendiri. Saya telah menjalankan perniagaan franchise kasut jukebox selama 19 bulan dan mengalami kegagalan. Cerita saya basically sama macam Puan Hafsah sebentar tadi tu. Cuma saya nak ceritakan, nak highlightkan apa tindakan yang telah dibuat oleh KPDNKK lah setelah kita buat aduan. Masalahnya selepas kita buat aduan, kita dah isi borang semua, dah pergi mediation, dah memang terbukti jukebox memang bersalah, dah langgar banyak akta mengikut diorang. Paling banyak lah langgar akta, franchisor yang paling banyak langgar akta sampai boleh dipenjarakan sepatutnya lah. Tapi selepas tu tak ada apa tindakan diambil ke atas franchisor dan saya pun dah kena start balik bayar pinjaman kepada PNS. Jadi saya punya masalah kat sini ialah saya kena bayar balik pinjaman kepada PNS, yang mana saya rasa tak adil lah sebab saya memang dah dianyaya, dah ditipu, ditekan pula. Pinjaman saya sebanyak RM120,000. Sebulan saya kena bayar 200, yang dia staggered sampai hujung bulan ni saya kena bayar 600 selama 10 tahun yang akan jadi 120 balik lah. Sedangkan pihak franchisor menjalankan perniagaan seperti biasa seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Macam kita tak pernah buat aduan, macam tak pernah ada apa-apa lah. Kami daripada PPIM menerima laporan ini dan kami dari pihak PPIM dengan sedaya upaya akan cuba menyelesaikan masalah ini dan secepat mungkin. Dan kami PPIM menasihatkan semua para pengguna yang ingin masuk ke dalam program tersebut berwaspada selalu dan semak dengan PPIM terlebih dahulu. Pengguna bolehlah melaporkan sebarang aduan kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia di talian dan alamat yang dipaparkan. Datanglah beramai-ramai di restoran Kaiser untuk menikmati potongan harga 5 hingga ke 10%. Restoran Kaiser yang menyediakan makanan ayam panggang dan burger berbagai rasa. Restoran Kaiser juga turut menyediakan pelbagai jenis masakan ayam berserta nasi untuk dinikmati sekeluarga.